mengumumkan ketibaan Timbalan Menteri Kewangan 1 Yang Berhormat Datuk Indra Muhammad Shah Abdullah diiringi Dev-Dev kehormat para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Indra Muhammad Shah Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan 1 Kementerian Kewangan Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, Pengerusi Eksekutif Amani Group, Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia, merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam ke-15 2022. Yang berbahagia Encik Ahmad Syahriman Muhammad Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank. Yang berusaha Encik Abdul Aziz Abdul Jalal, Pengarah Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam ke-15 2022. Yang berbahagia Encik Makhtar Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam Asas. Yang Mulia Tengku Datuk Seri Hasmudin Tengku Uthman, Rakan Kongsi Utama Hisham Sobri and Kadir. Yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk, Datin, Ashabus Samahah, Mufti, Yang Amat Arif, Hakim Syar'i, para penasihat syariah kewangan Islam, cendekiawan syariah, wakil-wakil dari Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia, pegawai-pegawai kanan kerajaan, ahli-ahli akademik, para pengamal undang-undang, rakan-rakan penaja, dev-dev kehormat, wakil media cetak dan elektronik, para peserta Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam ke-15 2022, hadirin yang dirahmati, duyufan al-ajilla wa hudurin al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, sabahul khair. Bagi pihak penganjur Center for Research and Training serta penganjur bersama Hisham Sobri and Kadir, Amani Advisors serta Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia IBIM, Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam Asas dengan kerjasama penaja utama CIMB Islamic mengalu-alukan para hadirin yang dirahmati ke Majlis Perasmian Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam 2022 kali ke-15 bersiaran secara hybrid bersempena Forum Kewangan Islam Antarabangsa Kuala Lumpur CLIF 2022 pada hari ini 20 Muharram 1444 Hijrah. Selamat datang, ahlan wa sahlan. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي آنساتي ساداتي، ضيوفنا الأجلاء وحضورنا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى الندوة للمستشارين الشرعيين للمالية الإسلامية 15 في عام 2022 و19، أول قمة هجين في بث الافتراضي الذي ينطلق مباشرة من عاصمة ماليزيا كوالالمبور. صلوا على جميل الوجه وبدر التمام شفيع الخلق في يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والذين يجاهدون في سبيل الله ليلا ونهارا
واستفتحوا بالذي هو خير، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه نعمة، وآخره تكرمة ومغفرة. ونعوذ بك من أول يومنا هذا فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم اجعل هذا المنتدى موفقا ومباركا، واجعله منطلقا إلى كل الخيرات في المالية الإسلامية. Hadirin yang dirahmati, ضيوفنا الأجلاء وحضورنا الكرام، نفتتح حفلنا هذا بالذي هو خير مع قراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ضيوفنا الأجلاء وحضورنا الكرام، مع القرآن ما أحلى البيان، نورا تجلى في سما دنيانا، فآية من الذكر الحكيم يرتلها على أسماعكم الشيخ أمير رحمن عباس من سورة البقرة، ابتداء من الآية 67 بعد 200، والآية الثانية إلى الآية 72 بعد 200، فيتفضل مأجورا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا
والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم
الله العظيم. صدق الله العظيم. Syukran lakum Fadilatul Syekh Amir Rahman Abbas. Untuk makluman, qari sebentar tadi membaca dengan riwayat Al-Bazzi an Ibn Kathir. Para hadirin yang dirahmati duyufan al-ajilla wa hudurin al-kiram, bagi membuka tirai acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Muzakarah, menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bihudahu tastaqimul umur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'. Yang berhormat Datuk Indra Muhammad Shahar Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan 1, Kementerian Kewangan Malaysia. Yang berbahagia Encik Ahmad Syahriman Muhammad Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank. Yang berusaha Encik Abdul Aziz Abdul Jalal, Pengarah Kuala Lumpur Islamic Finance Forum 2022. Yang berbahagia Encik Makhtar Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Asas. Yang mulia Tengku Datuk Seri Hasmudin Tengku Osman, Rakan Kongsi Utama Hisham Sobri dan Kadir. Yang bahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Seri, Datin Sri, Datuk, Datin, Ashabus Samahah, Mufti, Yang Amat Arif, Hakim Syar'i, para penasihat syariah kewangan Islam, cendekiawan syariah, wakil-wakil dari Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekurititi Malaysia, pegawai-pegawai kerajaan, rakan-rakan penaja, dif-dif kehormat, wakil media cetak dan elektronik, tuan-tuan, para peserta muzakarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cukup bermakna ini, bagi pihak penganjur Kuala Lumpur Islamic Finance Forum dan juga Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam 2022 kali ke-15, saya dengan rasa besar hati dan penuh dengan intensiti ingin mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan ke majlis kita yang tak seberapanya ini. Sesungguhnya kedatangan dan keberadaan Yang Berhormat Timbalan Menteri yang juga salah seorang bekas pelajar kami di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merupakan satu testimoni yang cukup jelas erti dan frekuensinya bahawa kerajaan Malaysia umumnya dan Kementerian Kewangan sentiasa ambil cakna kepada perkembangan dan pertumbuhan sektor kewangan Islam sebagai penyumbang kepada GDP negara. Saya juga ingin ambil kesempatan bagi pihak penganjur untuk merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak Kementerian Kewangan dan kepada pihak Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri yang memberikan endorsement kepada program Cliff dan Muzakarah ini dan juga memberikan sumbangan kewangan kepada kami. Satu tepukan kepada Kementerian Kewangan. Sejak daripada awal Cliff 2004 lagi, Kerajaan Malaysia dan juga pimpinan Kerajaan Malaysia daripada pejabat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kanan kerajaan sudah hadir dalam program yang kami sudah laksanakan hampir 17 tahun untuk Cliff dan 15 tahun pada tahun ini untuk Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam. Cliff, untuk pengetahuan Yang Berhormat Timbalan Menteri, sudah
berlabuh tirainya semalam, dan hari ini kita mulakan Lebaran baru. Kita meraihkan kedatangan rakan-rakan penasihat syariah, para ilmuwan syariah yang merupakan permata kepada negara kita dalam mengendalikan perjalanan sebuah kapal kewangan Islam di Malaysia. Jadi pada hari ini kita berada sehari suntuk di kalangan para ulama, para sarjana, para mufti, pemikir Islam untuk kita melumatkan beberapa perkara yang menjadi isu semasa dalam kewangan Islam. Sesungguhnya kami juga tidak dapat melaksanakan program ini dengan baik tanpa keterlibatan banyak pihak. Di antara pihak yang kami sentiasa muliakan dan mendoakan yang terbaik pada mereka adalah pihak penaja. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita mendapat sumbangan yang cukup bermakna daripada CIMB Islamic Bank sebagai penaja utama. Kita juga berterima kasih kepada semua para moderator dan pembicara yang sudi memberikan masa, mewakafkan masa, tenaga ilmu mereka untuk membentangkan the best of their thought and perspective dalam pelbagai isu yang kita akan bincang sepanjang hari ini. Sesungguhnya dalam kewangan Islam, dengan izin yang berhormat Timbalan Menteri, sebagai seorang practitioner kewangan Islam lebih daripada 30 tahun mungkin, saya dapat merasai terdapat 3 komponen atau 4 komponen yang penting untuk menjadi seorang penasihat syariah yang efisien, efektif, yang disenangi oleh pelbagai pemegang taruh, shareholder, board director, management, masyarakat dan juga media. Saya simpulkan dengan ringkas 4 vertikal yang penting. Yang pertamanya minda kita. Minda kita adalah minda kepenasihatan dan bukan minda seorang pengkaji syariah. Ada beza pengkaji ilmuwan syariah dengan penasihat. Minda kepenasihatan berbeza bentuk dan gelombang dan frekuensinya dengan minda seorang alim dan ulama. Kepenasihatan ada tanggungjawab yang perlu kita ambil dengan pandangan kita yang kita beri dan kita turunkan tanda tangan. Yang kedua, sikap kita. Bila mana kita punya penasihat syariah, kita memberikan kontrak kita kepada organisasi. Kita tidak ada masa kita sendiri, kita sudah memberikan kontrak dan masa komitmen kepada agensi yang menggunakan kepakaran dan juga kepenasihatan kita yang didambakan oleh agensi. Yang ketiga, skill kita, kemahiran kena bertingkat, kena bertambah dari masa ke semasa. Sebab itu, alhamdulillah, terima kasih kerana datang pada pagi ini, kerana kita nak secara kolektifnya untuk melihat di mana gaps yang ada dan bagaimana mungkin kita dapat meningkatkan kemahiran menjadi orang-orang yang lebih mahir, cekap, pantas, handal dalam bidang ini. Kata Sayyidina Muaz bin Abi Jabal bila dihantar Nabi ke Yaman sebagai hakim dan sebagai muallim, qadi dan juga mualliman, mengatakan ajtahidu ra'i wala alu. Saya akan buat yang terbaik, tidak kurang dan tidak lebih. Itulah sikap dan juga skill yang perlu ada kepada kepenasihan syariah. Yang terakhir adalah networking. Tidak boleh hidup secara bersendirian dalam bilik kuliah, dalam perpustakaan. Kita kena terlibat dalam segala pemegang taruh. Dan saya pasti pihak kerajaan ingin menyediakan banyak peluang dari segi research grant, dari segi peluang-peluang berseminar, internship dan menghadiri pelbagai bidang di luar bidang syariah. Syariah is not good enough. Syariah hanya sebagai pencetus kepada pengujudan suasana dan juga kepakaran seorang penasihat syariah yang diperlukan oleh negara. Alhamdulillah, untuk tujuan itu kami besar hati di atas kehadiran para pembentang, para peserta dan pakar-pakar syariah dan seminar yang kami telah adakan lebih daripada 14 atau 15 kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan marilah kita sama mendengar ucapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat tetamu istimewa kita, Timbalan Menteri Kewangan Yang Berhormat Datuk Indra Muhammad Shahrar Abdullah, seorang tokoh muda dalam politik, dan saya melihat perkembangan beliau dari seorang pembimbing pelajar di UAE, bagaimana beliau terlibat dalam politik dan beliau berikan satu amanah yang tinggi dalam pihak kerajaan, dan kita harap
kerajaan Malaysia mempunyai pemimpin-pemimpin yang muda, yang lebih progresif, yang melihat isu secara tuntas, secara titik-titik kecederaan untuk diperbaiki. Dan insyaAllah, we look forward to hearing your speech, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dan saya akhiri ucapan saya dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri di atas ucapan aluan itu tadi. Para hadirin yang dirahmati, dhufan al-ajilla wa hudurin al-kiram, majlis diteruskan dengan ucapan yang berbahagia Encik Ahmad Syariman Muhammad Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Yang Berhormat Datuk Indra Muhammad Shah Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan 1, Kementerian Kewangan Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Daud Bakar, Pengurusi Eksekutif Amani Group dan Pengurusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Suruhan Security Malaysia. Yang berbahagia Encik Abdul Aziz Abdul Jalal, Ketua Pegawai Eksekutif SET. Yang Mulia Tengku Datuk Sri Hasmudin Tengku Othman, Tuan Hisham Sabri NKD. Yang berbahagia Encik Makta Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Penasihat Syariah Kewangan Islam Malaysia ataupun ASAS. Sahibus Samaha Datuk Mufti, para penasihat syariah Kewangan Islam, alim ulama, pengamal kewangan Islam dan para peserta muzakarah penasihat syariah kewangan Islam CLIF 2022. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya muzakarah penasihat kewangan Islam kali ke-15 dapat dijalankan secara bersemuka di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur pada tahun ini. Saya juga ingin menzahirkan rasa bangga dan bertuah kerana berpeluang untuk menyokong sekaligus menjadi penaja untuk program pada tahun ini. Tan Sri, in my view actually, the Sharia scholars or Sharia advisors, you are the heart of the industry. Without all the scholars, there is no industry. And the scholars are what differentiate the industry from conventional banking. So again, it is actually our pleasure to support this event. Ini merupakan kali pertama muzakarah dapat dianjurkan secara fizikal selepas lebih 2 tahun kita diuji dengan COVID-19. Alhamdulillah, kini keadaan semakin baik. Aktiviti hidup dan ekonomi kembali pulih secara beransur-ansur selaras dengan kepatuhan kepada norma baru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sebalik cabaran dan dugaan yang dihadapi, tidak dapat dinafikan pandemik yang melanda telah mempercepatkan perkembangan dan adaptasi teknologi untuk perniagaan di atas talian. Ledakan teknologi baru seperti blockchain telah membawa kepada pengenalan kelas aset baru dalam pasaran iaitu aset digital yang terdiri daripada mata wang kripto dan non-fungible tokens ataupun NFT. Meskipun Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security sudah mengeluarkan resolusi berkenaan kepatuhan syariah aset-aset digital, masih banyak lagi ruang kajian dan fatwa yang boleh diketengahkan khususnya berkaitan dengan produk-produk yang dibangunkan dalam sistem kewangan yang tidak berpusat ataupun decentralized finance. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua sedia maklum, kita juga, dunia juga berdepan dengan pelbagai ancaman akibat perubahan iklim. Pastinya komitmen dan kerjasama semua pihak diperlukan untuk menanganinya, termasuk daripada pihak perbankan Islam dan juga ahli-ahli syariah. Perubahan iklim kini dirasai di setiap negara dan benua, antaranya keadaan cuaca berubah-ubah secara melampau, kenaikan paras air laut serta bencana alam. Keadaan semasa ini amat membimbangkan dan sektor kewangan Islam harus bersama-sama menyumbang tenaga dan idea bagi mencari solusi pada isu ini. Usaha dalam memperkasakan perbincangan dan resolusi-resolusi syariah berkaitan urusan transaksi kredit karbon misalnya, ya, boleh menjadi sebahagian daripada komitmen
kewangan Islam dalam menyokong kelestarian dan peralihan ke arah ekonomi rendah karbon. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mengajak para peserta muzakarah untuk bersama-sama memberi perhatian dan memikirkan bagaimana industri kewangan Islam boleh membawa solusi-solusi baru dan berdaya saing dalam aspek kewangan sosial ataupun social finance. Dengan mengintegrasikan instrumen-instrumen sosial yang ada di dalam kerangka syariah seperti wakaf, zakat dan sedekah. Ini selaras dengan plan sektor kewangan 5 tahun Malaysia daripada tahun 2022 ke 2026 ataupun Malaysia Financial Sector Blueprint yang dilancarkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan Januari 2022. Sebelum saya akhiri, ingin saya usulkan sekali lagi bahawa muzakarah pada tahun ini adalah amat penting bagi membincangkan isu-isu yang telah disebutkan tadi. Natijah daripada usaha kita semua ini boleh meningkatkan keyakinan masyarakat kepada industri kewangan Islam itu sendiri. Kita harus tunjukkan bahawa industri ini tidaklah semata-mata berasaskan keuntungan, tetapi juga mengambil berat tentang aspek sosial dan kelestarian alam, yang mana perkara-perkara ini sangat bertepatan dengan maqasid syariah. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur yang bertukus lumus bekerja untuk menjayakan program muzakarah pada tahun ini. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada YB Datuk Indra Muhammad Syahar Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan 1, ke atas kesudian beliau untuk menyempurnakan majlis perasmian pada tahun ini. Saya berdoa agar muzakarah ini berjalan dengan lancar dan menjadi pentas untuk bertukar pandangan serta buah fikiran dalam suasana penuh harmoni dan saling menghormati. Mudah-mudahan muzakarah ini dapat mencapai objektif yang diharapkan. Bagi saya, we need to engage in order to create change. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Syahriman. Para hadirin yang dirahmati, majlis diteruskan dengan persembahan satu video ringkas. Mari kita saksikan bersama.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati, seterusnya majlis dengan penuh hormat dan takzimnya menjemput Timbalan Menteri Kewangan 1 yang berhormat Datuk Indra Muhammad Shahar Abdullah untuk menyampaikan ucap tama dan seterusnya merasmikan muzakarah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, makmur sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, Pengerusi Eksekutif Amani Group, Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam ke-15. Yang berbahagia Encik Ahmad Syariman Muhammad Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Islamic Bank. Yang berusaha Encik Abdul Aziz Abdul Jalal, Pengarah Cliff 2022. Yang berbahagia Encik Ahmad Makhtar Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Asas. Yang mulia Tengku Datuk Seri Hashamuddin Tengku Osman, Rakan Kongsi Utama Hisham Sobri and Kadir. Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin, Sahibul Samahah, Mufti, Yang Arif, Hakim Syari'i, para penasihat syariah kewangan Islam, cendekiawan syariah, wakil-wakil daripada Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security, pegawai kerajaan, rakan-rakan penaja, div kehormat, wakil-wakil media cetak dan media elektronik, tuan-tuan, puan-puan, para peserta Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam ke-15 2022. Apa khabar semua? Macam tak semangat je. Apa khabar semua? Jangan risau, ucapan saya tak akan panjang. Saya difahamkan, saya tengok ucapan saya ini daripada semalam lebih kurang sejam ya, boleh tahan ya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpah dan kurnianya kita dipertemukan dalam muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam Cliff kali ke-15. Saya mengucapkan terima kasih dan merakamkan penghargaan kepada pihak penganjur, Center for Research and Training CERT dan rakan-rakan penganjur bersama seperti IBIM, Amani Advisors, Asas, Tuan Hisham Sobri dan Kadir atas jemputan pada program pada pagi ini. Dan saya lihat kegigihan mereka menganjurkan program ini dan yang paling utamanya mengekalkan muzakarah Cliff ini sebagai acara berprestij dan penting dalam kalender persidangan kewangan Islam di Malaysia dan global sejak 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu saya masih berada di universiti ya. Sesungguhnya penganjuran muzakarah Cliff sejak 2005 ini telah memberi ruang dan peluang kepada kita secara bersama untuk merancang dan memajukan perkembangan sistem kewangan dan perbankan Islam di peringkat Malaysia dan global. Alhamdulillah, saya difahamkan tahun ini penganjur telah kembali mengadakan muzakarah ini secara bersemuka berbanding 2 tahun lalu secara maya kerana wabak COVID-19 yang melanda negara kita. Saya penuh yakin dan mempunyai pengharapan yang penuh pelbagai idea dan inovasi terbaru bakal dikemukakan melalui perbahasan semasa muzakarah ini diadakan nanti. Itu sebabnya saudara dan saudari, tuan-tuan dan perempuan, saya hadir juga pada hari ini untuk menunjukkan bahawasanya komitmen pemimpin muda dalam Kerajaan Persekutuan untuk bersama-sama membangunkan sebuah kewangan Islam di Malaysia ini. Saya juga menjangkakan tuan-tuan dan perempuan akan membentangkan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk kita memantapkan potensi dan memajukan prestasi kewangan perbankan Islam negara. Dengan tema memperkukuhkan sistem kewangan Islam ke arah kemakmuran bersama, saya ingin berkongsi beberapa nota-nota penting dalam kita berhadapan dengan situasi ekonomi semasa. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, penularan wabak COVID-19 melanda negara kita telah menjangkiti hampir 4 juta rakyat Malaysia dan lebih 500 juta rakyat
di seluruh dunia. Ia juga melibatkan kehilangan nyawa seramai 35,000 di Malaysia dan lebih 6 juta nyawa di seluruh negara. Sudah pasti wabak ini merencatkan perdagangan merentas padan dan aktiviti ekonomi dan perniagaan serta menjejaskan punca pendapatan pelbagai pihak dan industri dalam dan luar negara. Sudah tentu COVID-19 yang melanda kita hampir 2 tahun ini terkait secara langsung dengan ekonomi dan kewangan semasa. Dari sejarah ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan walaupun kita menghadapi krisis yang mencabar, termasuklah krisis kewangan Asia, krisis kewangan global dan yang terkini pandemik COVID-19. Berikutan asas ekonomi negara yang kukuh dan kerja pelbagai institusi yang dibangunkan dengan baik, kita mempunyai kedudukan kewangan luaran yang kukuh, disokong dengan lebihan akaun semasa, tahap reserve antarabangsa yang mencukupi dan aset luar negara yang dipegang oleh bank dan syarikat. Ekonomi negara mencatat pertumbuhan yang lebih kukuh sebanyak 8.9% pada suku kedua tahun 2022 berbanding suku pertama pada kadar 5% disokong oleh permintaan dalam negeri yang terus meningkat, prestasi ekspor yang kekal memberangsangkan, pemulihan pasaran buruh dan langkah sokongan dasar yang berterusan. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, pertumbuhan ekonomi ini lebih baik juga mencerminkan normalisasi kegayatan ekonomi apabila negara kita memasuki fasa peralihan ke endemik dan sepadan antarabangsa dibuka semula. Justru berdasarkan prestasi ekonomi semasa negara, Malaysia, negara kita yang kita cintai, berada pada landasan yang tepat untuk mengunjur keluaran dalam negeri kasar KDNK di antara 5.3% hingga 6.3% pada tahun ini. Saya juga ingin merujuk kembali kepada hasrat kerajaan sebagaimana yang telah dibentangkan dalam bajet 2022. Dengan Malaysia menuju ke fasa pemulihan selepas pandemik, bajet 2022 dengan jumlah peruntukan RM332.1 bilion merupakan bajet Malaysia yang terbesar bertujuan untuk menghasilkan impak maksimum kepada negara dan rakyat secara bersama. Bajet 2022 adalah komprehensif dan inklusif. Selaras dengan semangat keluarga Malaysia, bajet 2022 memastikan tiada orang atau perniagaan yang tertinggal atau diabaikan dalam pembangunan Malaysia. Tumpuan kepada pendidikan, penjagaan kesihatan, kemampanan, kepelbagaian, PKS dan kumpulan B40 terus diberikan tumpuan utama. Malaysia telah menunjukkan daya tahannya semasa pandemik dan langkah-langkah bajet 2022 akan membolehkan kita semua kekal sebagai negara perdagangan dan pengeksportan yang kompetitif. Pelaksanaan langkah meningkatkan hasil tidak menjejaskan daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan. Dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, pelaburan langsung asing FDI telah mencatatkan aliran masuk bersih sebanyak 17.3 bilion ringgit Malaysia dalam tempoh suku kedua 2022. Sehubungan dengan itu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada sektor perbankan Islam yang telah bersatu untuk memberi manfaat kepada rakyat dan korporat, iaitu dengan memudahkan langganan terbitan suku patuh syariah oleh kerajaan yang kita sayangi ini. Suku ini merupakan salah satu inisiatif di bawah Pelan Pemulihan Ekonomi Negara Penjana yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 Jun 2020. Berdasarkan strategi 6R kerajaan yang menampilkan 6 peringkat: resolve, ketahanan, memulakan semula, pemulihan, mencergaskan semula dan reformasi, hasil suku ini akan digunakan untuk inisiatif pemulihan. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang kewangan Islam menyumbang kepada perkembangan ekonomi Malaysia, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kewangan Islam bermula dari permulaan yang agak sederhana pada tahun 1975 kepada peluang yang tidak terhingga dalam semua dimensi kewangan, termasuklah kedatangan terkini dengan fintech Islam, artificial intelligence, sukuk dan perbankan digital.
Apabila kewangan Islam bermula lebih 50 tahun yang lalu, tiada siapa yang menyangka bahawa kewangan Islam boleh mencapai sejauh ini. Di Malaysia, perbankan dan kewangan Islam telah berkembang dengan stabil selama lebih 4 dekad di landasan yang betul untuk mencapai sasaran Bank Pusat sebanyak 40% pada tahun 2020. Sebagaimana yang telah disasarkan sebelum ini dalam Pelan Tindakan Sektor Kewangan 2011-2020 yang mana saudara dan saudari semua kita berjaya menghampiri sasaran tersebut di awal Januari 2022 dengan angka 37.5% daripada jumlah pembiayaan sebanyak 29% pada tahun 2010. Selain daripada sokongan kritikal oleh pemegang saham yang yakin dan berani pada peringkat awal, industri ini dan usaha pengudahan rangka kerja pengawasliaan yang berkesan yang dilakukan oleh pihak regulator seperti Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia sudah tentu ketahanan dan kemampanan kewangan Islam secara asas dipandu dan diilhamkan oleh ciri utamanya iaitu kuasa dan nilai syariahnya dan pemegang taruh syariah sekaligus menggembelengkan perkembangan kemajuan sistem kewangan dan perbankan Islam. Menurut Moody's, Malaysia kekal sebagai pasaran kewangan Islam terbesar di Asia Tenggara. Jumlah terbitan bond korporat dan sukuk di Malaysia pula meningkat 9.28% kepada 114.29 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2021 daripada 104.58 bilion ringgit Malaysia yang diterbitkan pada tahun 2020. Manakala saiz pasaran modal insan Islamic Capital Market meningkat kepada 2.31 trilion ringgit Malaysia pada akhir 2021 daripada 2.26 trilion ringgit Malaysia pada akhir 2020. Ini sudah pasti merangkumi jumlah permodalan pasaran sekuriti patuh syariah sebanyak 1.2 trilion ringgit Malaysia dan jumlah sukuk terkumpul sebanyak 1.1 trilion ringgit Malaysia. ICM kekal sebagai komponen utama dalam pasaran modal Malaysia menyumbang 65.4% kepada jumlah saiznya. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga Disember 2021, sekuriti patuh syariah meningkat kepada 750 daripada 742 pada akhir 2020 yang membentuk 79.3% daripada 949 sekuriti yang tersenarai di Bursa Malaysia. Sektor kewangan Malaysia 2022-2026. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, apabila kita bercakap tentang sektor kewangan Malaysia, awal tahun ini, Bank Negara Malaysia menggariskan visi dan strategi 5 tahun melalui Pelan Tindakan Sektor Kewangan 2022-2026. Sudah pasti 3 objektif utama yang ingin dicapai melalui Pelan Tindakan Kewangan ini. Yang pertamanya, kewangan untuk semua. Yang keduanya, kewangan untuk transformasi. Dan yang ketiga, kewangan untuk kemampanan. Untuk mencapai aspirasi ini, kita mesti memastikan sektor kewangan terus berkembang dan memupuk persekitaran kondusif yang memberi impak positif kepada masyarakat, alam sekitar dan ekonomi. Ini termasuklah memajukan ekosistem pendanaan cergas yang menggalakkan pertumbuhan dinamik yang diterajui oleh inovasi. Oleh itu, sektor kewangan harus memanfaatkan revolusi digital dan menerimanya, terutamanya sebagai alat untuk menangani jurang dalam jaringan keselamatan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kewangan isi rumah dan perniagaan. Sektor kewangan juga mesti menggabungkan peralihan kepada ekonomi yang lebih hijau dan kemajuan kewangan berasaskan nilai yang boleh diterajui oleh kewangan Islam. Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, pelan tindakan ini boleh dicapai melalui penjajaran yang lebih baik dan penyapaduan rangka kerja perantara berasaskan nilai serta pertimbangan risiko iklim dan alam sekitar, termasuk melalui penawaran penyelesaian kewangan yang mampan dan pembiayaan sokongan dan pelaburan dalam teknologi hijau.
Tambahan pula, kewangan berasaskan nilai ini boleh dilakukan dengan mengarus perdanakan kewangan sosial dan model kewangan pelbagai yang berusaha untuk mencapai hasil yang positif. Kita telah lihat pelancaran beberapa pelaburan mampan dan bertanggungjawab SRI dan suku hijau. SRI dan rangka kerja berkaitan dilancarkan baru-baru ini menyokong inisiatif hijau dan mampan ini dan mempercepatkan peralihan ke arah membangunkan masa depan yang berdaya tahan iklim. Kini terpulanglah kepada sektor kewangan untuk mengambil peluang untuk melaksanakan inisiatif SRI melalui rangka kerja ini. Masih terdapat beberapa bidang yang belum diterokai seperti suku SRI yang dikaitkan dengan wakaf dan pemeliharaan alam sekitar yang boleh membangunkan lagi ekosistem kewangan mampan di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, pada akhir April 2022, kita juga telah melihat 5 permohonan yang berjaya untuk lesen perbankan digital di Malaysia. 2 daripadanya akan dilesenkan di bawah Islamic Financial Services Act, iaitu Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. Lesen ini diberikan berdasarkan kriteria penilaian yang ketat, termasuk rancangan mereka untuk memenuhi mandat untuk menangani jurang keterangkuman kewangan secara bermakna. Penggunaan teknologi digital termaju, bank-bank digital dijangka memajukan lagi usaha rangkuman kewangan dengan mengurangkan kos urus niaga, menggalakkan akses yang lebih baik, menangani keperluan mereka yang tidak terlayan dan kurang mendapat perkhidmatan, serta menyediakan kesedaran dan pengetahuan tentang pengurusan kewangan. Apabila dunia kita makin pulih, saudara dan saudari, tuan-tuan dan perempuan, kemapanan sememangnya mendapat minat daripada pelbagai pihak berkepentingan. Faktor persekitaran, sosial dan urus tabir ESG dan SDG tidak dapat dinafikan. Memacu keputusan di semua peringkat ekonomi. Faktor-faktor ini sememangnya sejajar dengan agenda kewangan Islam yang merangkumi peranan kewangan Islam dalam memelihara dan melindungi alam sekitar serta menyumbang ke arah ekosistem yang membawa kesejahteraan kepada rakyat. Saya harap sangat apa yang kita lakukan di bawah maqasid syariah, perlindungan agama, nyawa, keturunan, akal, harta dan memberi kebaikan serta rahmah kepada semua dapat dipenuhi melalui kewangan Islam. Namun, persoalannya apakah peranan sektor ketiga dan keutamaan kewangan sosial Islam? Kerjasama antara kewangan Islam, kewangan sosial Islam dan sektor ketiga juga perlu memainkan peranan penting dalam membina masyarakat berdaya tahan dan mampan. MOF, Kementerian Kewangan, melihat ini dengan jelas semasa pandemik di mana institusi kewangan bekerjasama dengan organisasi zakat, wakaf, sedekah atau crowdfunding untuk memberi bantuan segera kepada golongan yang paling terdedah dalam masyarakat. Institusi kewangan Islam juga menawarkan beberapa siri moratorium dan pinjaman mikro patuh syariah yang mengurangkan kesusahan untuk beribu-ribu perniagaan. Industri takaful juga memainkan peranan dalam menyediakan jaringan keselamatan sosial yang penting untuk pesertanya. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, Malaysia adalah peneraju yang tidak dapat lagi dipertikaikan dalam industri kewangan Islam dengan 48% bahagian pasaran terbitan sukuk global pada tahun 2019. Baru-baru ini, negara kita turut muncul sebagai salah satu hub teknologi kewangan Islam, fintech terkemuka dunia yang menempatkan pelbagai fintech Islam permula. Berdasarkan laporan fintech Islamik Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) yang diterbitkan pada Februari tahun ini, sejumlah 26 penyedia fintech Islam beroperasi di Malaysia pada tahun 2019, lebih tinggi daripada United Kingdom sebanyak 19, Emirat Arab Bersatu sebanyak 16, Indonesia 12 dan Amerika Syarikat hanya 10. Mengapakah Malaysia menjadi fokus kepada syarikat permulaan fintech Islam dan konvensional? Ini persoalan yang amat penting. Faktor utama adalah kerana negara kita mempunyai satu set garis panduan kawalan selia yang komprehensif
yang menyenaraikan dengan jelas keperluan untuk pemain fintech mengendalikan perniagaan mereka. Terdapat juga garis panduan kawal selia yang jelas untuk pemain fintech yang telah memohon atau ingin memohon untuk mendapatkan lesen untuk mengendalikan platform pendanaan ramai equity ataupun pembiayaan P2P. Lebih 4 dekad, para cendekiawan syariah telah memainkan peranan yang penting dan bermakna dalam menjayakan perkembangan sistem kewangan Islam di Malaysia. Ia sesuatu yang amat membanggakan dan Malaysia bertuah atas penglibatan para cendekiawan syariah dalam bersama-sama kerajaan membangunkan sistem kewangan Islam sekaligus menyumbang kekuatan kepada ekonomi negara. Marilah kita beri tepukan gemuruh kepada cendekiawan syariah Islam. Dewasa ini, institusi kewangan Islam difahamkan telah mengambil inisiatif menggunakan lebih banyak teknologi selari dengan teknologi digital semasa seperti artificial intelligence, Internet of Things, blockchain dan yang berkaitan. Sudah tentu boleh mengurangkan kos operasi dan membolehkan institusi kewangan menyediakan penyelesaian yang inovatif dan selamat untuk semua lapisan masyarakat dan jenis perniagaan yang berbeza. Justru saya dambakan sokongan para cendekiawan agar lebih cakna dan seiring dengan perkembangan teknologi maklumat kerana kita yakin pengawasan dan pematuhan syariah dalam sistem kewangan Islam akan lebih tersusun dan mampu berjaya mencapai objektif yang telah digariskan. Gabungan industri kewangan Islam, cendekiawan syariah dan regulator adalah sesuatu yang diperlukan untuk kejayaan negara kita bersama. Pengamalan standard penyaluran kewangan dan perakaunan patuh syariah juga perlu diperluaskan dan diperkukuhkan dalam industri kewangan Islam. Manakala kemapanan kewangan Islam amat terkait rapat dengan pembangunan modal-modal insan secara profesional dan tersusun. Penambahbaikan tahap pematuhan syariah di dalam dunia kewangan digital tidak harus diambil mudah atau ambil lewa tentang perkembangan teknologi semasa. Perbincangan serta pengharmonian perbezaan pendapat dalam amalan muamalat global harus dipandu melalui sisi-sisi muzakarah seperti mana yang kita lakukan pada kali ini. Sudah pasti perbezaan pendapat akan berlaku di mana sahaja, tetapi yang paling pentingnya kita mesti mempunyai satu pertemuan common need demi negara dan demi negara yang tercinta. Saya berharap saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muzakarah ini akan menjadi medan untuk mengetengahkan cendekiawan syariah yang akan turut serta mengembangkan idea-idea inovatif dan pandangan syariah yang praktikal lagi berkesan. Tambahan pula, muzakarah ini merupakan satu batu lojatan kepada para cendekiawan syariah untuk meletakkan diri mereka di peringkat yang lebih tinggi dengan mengeluarkan idea dan pendapat yang bernas dan konkret. Saya berdoa agar muzakarah pada kali ini akan berlancar dengan lancarnya dan mendapat satu platform sebagai pemangkin bagi kita semua mencapai objektif yang disasarkan oleh industri kewangan di negara ini dan di peringkat global. Moga muzakarah ini dapat mencapai matlamat yang dihasratkan. Saya dan Kementerian Kewangan mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak penganjur dan rakan penaja atas usaha memastikan kewangan Islam terus diperkukuhkan menerusi penganjuran muzakarah Cliff 2022. Terima kasih rakan-rakan penaja. Terima kasih Daun Keladi. Tahun depan mesti sponsor lagi. Setuju? Tan Sri beritahu saya tadi, selalunya ada dinner. Sebab bajet tak ada dinner ya. Islamic SMB Islamic Bank ni Islamic namanya. So bagi makan orang ni bagus. Jadi ambil nota yang saya beritahu ni ya. Ni bukan off record ni on record . Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan sangat walaupun program ini adalah program more kepada teknikal. Hari ini 18 Ogos kita berteknikal secara langsungnya dengan tenaga-tenaga pakar. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan teruskanlah memastikan kewangan Islam ini dapat kita perkasakan kerana negara kita ada potensi yang cukup-cukup besar
bulan lepas baru pulang satu summit Islamic Development Bank di Syam Al-Sheikh Mesir. Saya lihat potensi yang ada di negara kita ini, mesti kita pastikan kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Saya yakin dengan kehadiran yang ramai pada hari ini, dan saya lihat wajah tuan-tuan dan puan-puan amat tekun mendengar apa sesi-sesi yang disampaikan, ucapan-ucapan sebentar tadi. Saya yakin tuan-tuanlah harapan kepada negara. Marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk memastikan kita kekal menjadi sebuah kuasa besar dalam kewangan Islam, dan jatuh bangunnya kewangan Islam di negara kita ini adalah bergantung kepada kita semua, kerana kitalah yang meneroka, kitalah yang memajukan. Dengan kata-kata itu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Daud Bakar kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk turut serta, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada program kali ini. Dengan lafaz kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam Cliff kali ke-15 bagi tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas ucapan perasmian itu tadi, majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati. Dijemput Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar bagi pihak penganjur menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tan Sri. Seterusnya dijemput pula Yang Berbahagia Encik Ahmad Syahriman bagi pihak penaja utama CIMB Islamic menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Encik Syahriman. Dijemput YB untuk sesi bergambar bersama. Majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dengan ini selesai sudah Majlis Perasmian Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam 2022 kali ke-15. Terima kasih YB. Majlis juga ingin merakamkan penghargaan kepada semua tetamu sudi meluangkan waktu bersama-sama pada sesi perasmian pada pagi ini. Saya akhiri dengan subhanakallah wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali semula pada jam 11 pagi. Dijemput semua untuk minum pagi dan kita bertemu semula pada jam 11. Terima kasih.